Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. 亲爱的弟兄姐妹，早上好，平安， Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. 主日平安。 Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena hari ini bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu di dalam ibadah Mandarin untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. 我们今天非常的感谢，因为我们在这里是可以一起崇拜神， Terlebih lagi di minggu ini ada minggu yang spesial. 尤其是这一周是很特别的一周， Ada suatu suasana yang begitu berbeda, 有一个情况是非常的特别， di mana kita tidak hanya sekedar beribadah kepada Tuhan, 不单单我们是崇拜我们的主， tetapi kita juga bisa sembari mengucap syukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi bangsa kita. 但是我们是因为我们的神的慈爱，我们非常感谢我们的国。 Beberapa hari yang lalu kita diberikan kesempatan untuk merayakan hari kemerdekaan yang ke-76 bagi Indonesia. 前几天我们是参加我们的国庆节， Oleh sebab itu izinkan saya untuk mengucapkan merdeka, merdeka. 所以我们是要说自由的自由。 Saya percaya sekalipun bangsa Indonesia saat ini sedang berjuang keras di tengah-tengah masa pandemi. 我很相信我们在印尼也是在挣扎当中，在疫情当中。 Sekalipun hal ini membuat kita harus beribadah secara digital bertemu dengan via elektronik. 虽然我们是在这里是用网络的崇拜， Namun hari ini pun jikalau kita masih bisa beribadah, ini adalah anugerah dan berkat kemurahan Tuhan. 但是如果我们今天可以在这里做崇拜，就是有神的恩典。 Amin saudara-saudara. 所以说阿门。 Saudara-saudara, mari sebelum kita melangkah lebih jauh, 所以我们是再断一步的起来。 saya ingin mengajak kita bersama-sama menundukkan hati kita mau berdoa di hadapan Tuhan. 我们一起来低头祷告。 Bapa kami di surga, inilah setiap kami. 我们天上的父，这是我们， Kami rindu untuk datang belajar kembali kebenaran firman-Mu. 我们渴慕要学习你的话语， Karena kami tahu akan kelemahan-kelemahan kami. 因为我们知道我们自己的软弱， Kami begitu mudah untuk kembali tertarik akan godaan dunia ini. 我们很容易是绊倒。 Oleh sebab itu kami butuh kekuatan firman-Mu untuk bisa membawa kami lebih mendekat kepada Engkau daripada dunia. 所以我们很需要你的话语，是更亲近你。 Tolonglah kami ya Tuhan. 求你帮我们， Kasihanilah setiap kami ya Tuhan. 怜悯我们， Sehingga kami bisa kembali dikuatkan mendekat kepadamu. 所以我们是因为你的力量。 Sebentar lagi kami akan membaca kebenaran firman-Mu. 我们等一下要读你的话语， Buka pikiran dan hati kami. 敞开我们的心， Sehingga kami memandang hanya kepada Tuhan. 所以我们只是仰望你的。 Dan tolonglah kami 求你帮我们， sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku yang berkenan di hati Tuhan 我们是要因为是做行为的， dan menjadi berkat bagi sesama kami. 也是成为别人的祝福。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督的 kami 名， berdoa dan kami mengucap syukur. 我们感谢和祷告。 Mari kita yang percaya bersama katakan, 我们一起来说 Amin. 阿门。 Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， tema hari ini adalah hidup merdeka. 我们的主题就是自由的生命。 Bagi saya secara pribadi, 对我来说， tema ini sangat penting dan sangat menarik. 这个是很有趣、很重要的。 Karena banyak sekali orang ternyata memiliki pemahaman atau konsep yang sedikit keliru tentang hidup yang merdeka. 因为有很多人是对这个自由的生命有错误的概念。 Pemahaman yang keliru atau konsep yang keliru akan menuntun seseorang memiliki gaya hidup yang keliru pula. 错误的概念会表达的错误的行为。 Oleh sebab itu perlu bagi kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan hidup merdeka. 所以我们需要知道自由的生命是什么呢？ Secara khusus hidup merdeka menurut pandangan yang diberikan oleh kebenaran firman Tuhan. 在我们主耶稣的真理，什么是自由的生命？ Oleh sebab itu saya ingin mengajak setiap Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bersama-sama membuka teks perenungan kita pada hari ini. 所以我们今天要打开我们的圣经。 Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 16. 今天的经文是彼得前书2章16节。 1 Petrus 2 ayat 16. 彼得前书2章16节。 Ya, 1 Petrus 2 ayat 16 berbunyi demikian. Boleh dibantu?
Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 你们虽是自由的，可不可借着自由遮盖恶毒，总要做神的仆人。 Saya baca sekali lagi, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 你们虽是自由的，却不可借着自由遮盖恶毒，总要做神的仆人。 Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 主内的亲爱弟兄 dari 姐 teks 妹 yang 们， barusan kita baca, setidaknya ada beberapa kebenaran yang hendak dinyatakan Allah kepada umatnya. 在这里这段经文有真理是在里面。 Kebenaran yang pertama adalah hidup merdeka adalah hidup yang bebas. 第一个就是自由的生命是得释放的生命。 Saudara-saudara, merdeka, saya yakin kata ini sering sekali kita dengar. 我们是常常听到这个自由， Kata ini sering kita dengar dan digemakan terutama di bulan Agustus di Indonesia ini. 我们是在8月份常常听到是自由的， Kata ini menggaungkan sebuah spirit atau sebuah semangat patriotisme. 就是有爱国的灵魂， Kebanggaan sebagai warga negara 有爱国的精神， dan semangat kebangsaan yang begitu kuat. 是非常的爱国的精神。 Namun pertanyaannya ketika kata merdeka terus digaungkan, apa artinya? 但是是一个自由的，是意思是什么呢？ Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 从我们的词典说， kata merdeka itu memiliki arti utama adalah bebas. 自由就是释放， Bebas dari apa? 是释放什么呢？ Bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan dan lain sebagainya. 就是脱离我们的辖制和占领等等。 Saudara-saudara, hal inilah yang dialami oleh bangsa Indonesia 76 tahun yang lalu. 这只是我们经历过76年的经历。 Bangsa Indonesia harus menerima fakta bahwa kita, bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. 我们的印尼国家就是被日本和荷兰是占领。 Sejarah mencatat ada 350 tahun Indonesia dijajah di bawah Belanda dan 3,5 tahun di bawah pemerintahan Jepang. 荷兰国家就是占领我们350年，和日本是3.5年， Namun segala sesuatu berubah. 但是有改变的。 Semenjak 17 Agustus, 在我们是8月17日， para bapak-bapak pendiri bangsa bersatu hati dan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. 我们的人就是有宣告这个印尼独立的， Semenjak saat itu, 所以从那一天开 bangsa 始， Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka, 我们印尼是一个自由的国家， bangsa yang bebas, 是自由的。 bebas dari perhambaan dan penjajahan. 自由是从这个占领的， Dengan demikian tidak berlebihan, bukan? 所以我们是没有很扩光。 Jikalau dikatakan hidup yang merdeka adalah hidup yang bebas atau hidup yang dibebaskan. 所以自由的生命是释放的生命。 Hidup yang sebelumnya terbelenggu kini telah dibebaskan. 我们被捆绑的生命现在已经释放了， Dalam pengertian dan pemahaman yang tidak terlalu jauh berbeda, 所以意思是很相同的。 hal inilah yang kita temukan dengan apa yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 16. 所以这其实在彼得前书2章16节， Rasul Petrus mengatakan dengan sangat jelas dalam frasa yang pertama, hiduplah sebagai orang merdeka. 使徒保罗这里说很明确，是我们要做自由的人。 Merdeka dari apa? 是从哪里自由呢？ Untuk bisa memahami bagian ini kita perlu kembali beberapa ayat sebelumnya. 我们是要理解这个话题呢，我们要之前先看， Masih di dalam kitab yang sama dan pasal yang sama, 也是同一章节， namun ayat 9 dan 10 berkata demikian. 从这个10跟90节。 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
唯有你们是被拣选的主类，是有金尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那照你们黑出安如奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙连续。 Dari kedua ayat di atas kita mulai bisa menyadari dan memahami ada perubahan yang terjadi. 我们从这个2个的2节是我们有感受到， Kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus. 是彼得是说什么呢？ Di dalam ayat 9 dikatakan kita dulunya di dalam kegelapan. 我们在第9节说我们是在黑暗当中。 Hal yang senada di dalam ayat 10 dikatakan dulu bukan umat Allah dan tidak dikasihani. 在10节也是一样，你以前未曾远去， Apa artinya? 这就是意思什么呢？ Sederhana. 很简单， Kita dulu adalah anak-anak kegelapan. 我们以前是黑暗的子民， Kita dulu masih dikuasai oleh dosa dan kejahatan dunia ini. 我们是被罪恶辖制， Oleh sebab itu kita tidak termasuk umat Allah dan tidak dikasihani. 所以我们不是神的子民， Kita adalah ciptaan yang telah rusak oleh dosa. 我们是一只很坏的一个子民， Dan Allah tidak berkenan atas hidup kita. 所以我们没有讨神的喜悦。 Hidup kita telah dibelenggu dan diperbudak oleh dosa. 我们的生命已经被罪恶占领的。 Itulah sebabnya Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 berkata demikian. 所以， Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 所以在约翰福音8章34，耶稣回答说：“我实实在在的告诉你，所有犯罪的就是罪的奴仆。” Dengan kata lain, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, 换句来说，人是已经脱在这个罪恶， maka hidup mereka telah dijajah, dibelenggu dan dikendalikan oleh dosa. 所以他们是被罪恶被辖制的。 Sebagai hamba dosa tidak ada satu manusia pun yang bisa membebaskan dirinya dengan kekuatan mereka sendiri. 我们作为一个奴仆，是没有一个是我们用我们自己的力量而释放。 Setiap kali manusia berusaha untuk terlihat benar dengan usahanya sendiri, maka dia hanya membuat dosa yang baru untuk menutupi dosanya yang lama. 每个人就是要想要自己是很对的，所以他一个一个的指盖他自己的罪恶。 Dosa yang begitu kuat mengikat manusia telah memperbudak manusia. 很大的罪恶是已经占领的我们人， Sehingga manusia hanya bisa pasrah untuk diperbudak oleh dosa dan kemudian semua itu mengarahkan mereka kepada murka Allah yang berujung pada kebinasaan dan maut. 所以我们是很无辜的，甚至到我们的死亡。 Namun puji syukur kepada Tuhan. 但是我们要感谢我们的神， Sama seperti ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dengan tangannya yang kuat. 当耶和华也是释放以色列从埃及的， Maka Allah yang sama di dalam Kristus Yesus, Allah yang perkasa juga membebaskan kita dari perhambaan dosa. 所以我们的神也是一样的神，就是我们的主耶稣基督释放我们的。 Dan karena kita dibebaskan dari perhambaan dosa, maka kita juga dibebaskan daripada kuasa maut. 我们也是被这个罪恶释放，我们的死亡也是被释放， Dengan demikian kita beroleh hidup yang merdeka. 所以我们的自由的生命。 Hal inilah yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 1 ayat 10. 这就是说，在保罗在这个提摩太后书1章10节， Paulus dengan sangat jelas berkata, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 但如今借着我们救主耶稣基督的贤才显明出来的，他已经把死废去，借着福音将不能坏的生命展现出来。 Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， sama seperti gambaran bangsa Indonesia yang telah merdeka, yang artinya telah bebas dari penjajahan dan perhambaan Belanda dan Jepang. 像我们的印尼国家也是被释放的荷兰和日本的。 Demikianlah setiap kita orang percaya, saya, penerjemah, setiap kita yang ada di tempat ini, kita adalah anak-anak Allah yang telah dibebaskan dari perhambaan dan perbudakan dosa. 所以我还有是范议员，还有大家也是被罪恶的释放。 Kitalah orang-orang merdeka. 我们是一个自由的人，
Kita adalah orang-orang yang bebas. 我们是一个自由的生命， Atau yang lebih tepat, dibebaskan oleh Kristus Yesus. 最准确是因为我们的主耶稣基督得释放， Karena Kristus Yesuslah yang telah mematahkan kuasa dosa. 因为我们的主耶稣基督已经开了这个罪， Dan dialah yang memanggil kita keluar dari kegelapan agar kita menuju terangnya yang ajaib. 他也是召我们从黑暗当中到光明者。 Dengan demikian kita kembali menjadi umat Allah, menjadi yang dikasihi olehnya. 所以呢，我们是被上帝的主爱，还有我们是一个自由的人。 Inilah hal pertama yang hendak diingatkan kepada kita. 这就是第一个的提醒。 Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. 我们是因为我们的基督而释放的， Oleh sebab itu hiduplah sebagai orang merdeka. 所以我们的生活是要有自由的生命。 Namun jika pemahaman merdeka kita hanya sebatas pada hidup yang bebas, 但是如果我们的所理解的自由是自由自在的， maka Bapak Ibu kita perlu berhati-hati juga. 但是你们要谨慎。 Karena kenapa? 为什么呢？ Karena pemahaman ini belum cukup. 因为这样的理解还不够。 Karena hidup merdeka itu bukan hanya sekedar hidup yang bebas. 因为这个自由的生命不单单只有自在的生命， Tetapi hidup merdeka itu juga memiliki arti bukan hidup yang sebebas-bebasnya. 意思是自由的生命并非自由自在的生命。 Saudara-saudara, saya mau cerita pengalaman saya waktu saya masih muda. 我想我所经历的，我讲给大家。 Ketika saya SMA, Bapak Ibu, 当我高中的时候， saya punya cita-cita. 我有理想， Kalau kuliah nanti saya kepengen kuliahnya di Pulau Jawa. 我有梦想是在爪哇岛上学的。 Mengapa? 为什么呢？ Karena kalau saya bisa kuliah di Pulau Jawa, artinya saya akan merantau sendiri ke Pulau Jawa. 因为如果我是去爪哇岛，我是会一个人出来的， Dan itu artinya saya akan berdikari, saya akan mandiri. 因为是我会自由自在的生活。 Itu artinya saya akan lepas dan bebas dari mama dan papa. 这就是我是没有父母的管束， Dan itu artinya 这就是意思。 tidak akan ada yang suruh bangun pagi. 我没有人要叫我大喊大叫 Tidak 早 akan 上 ada yang 起 suruh 来， mandi. 没有人让我洗澡， Tidak ada yang suruh belajar. 没有让我学习， Tidak ada yang suruh tidur cepat. 没有让我早睡， Tidak ada yang teriak, Ishak makan. 没有人说你要吃饭了。 Apa artinya? 这就是什么意思呢？ Merdeka. 自由的， Artinya akhirnya bebas. 我的意思是自由的生命， Dan itulah yang terjadi. 这就是这样的发生。 Bapak, Ibu, Saudara sekalian, atas izin dan kemurahan Tuhan, saya berhasil kuliah di Pulau Jawa. 是有上帝的慈爱，我是在爪哇岛是可以上学的。 Oh Tuhan, Anda bisa melihat saudara-saudara betapa bahagianya saya waktu itu. 主啊，我是非常的幸福， Wah, saya benar-benar merasa bebas, merasa merdeka. 我感觉到很自由的生活。 Minggu-minggu awal saya sangat menikmatinya. 几周我是非常的感想， Tidur larut malam, 我是晚睡， gak ada yang marah. 没有人骂我， Beli komik, 是看这个卡通片， baca komik di kamar mandi. 在这个厕所看卡通片， Nggak ada yang marah. 也没有人陪我生气， Lupa mandi seharian. 没有一天洗澡， Nggak ada yang cerewet. 没有人埋怨我。 Tidur sore sepuasnya sampai malam. 到下午到晚上我一直睡， Nggak ada yang gangguin. 没有人可以打扰 Nggak ada 我， yang bangunin. 是没有让我起来。 Inilah kemerdekaan dan kebebasan yang saya impikan, saudara-saudara, waktu SMA. 这就是这样的生活是自由的梦想。 Dan saya yakin masih banyak anak muda juga bermimpi hal yang sama. 我相信你们年轻人也是有自由的梦想， Sampai suatu saat saya menyadari bahwa hidup merdeka itu bukan hidup yang enak. 但是有一天我是觉悟到，自由的生活不是一个好的， Bukan hidup yang mudah. 不是很容易的生命， Bukan hidup seperti yang saya bayangkan ketika saya SMA. 没有我想象出来那么美好。 Suatu saat, suatu sore saya tidur. 但是下午我是一直睡， Tidur tenang, bebas, santai, nggak ada gangguan. 很放松的，没有干扰的。 Akhirnya bangun di tengah malam. 所以我是在傍晚起来， Ketika bangun perut kelaparan karena belum makan.
当我起来之后，我的肚子好饿， Dengan perut keroncongan saya berjalan ke arah dapur, buka lemari, baru sadar nggak ada Indomie. 我是走到厨房，然后我发现没有方便面， Pergi ke lemari es bersama, buka, nggak ada telur. 没有冰箱，在冰箱也没有鸡蛋。 Akhirnya saudara-saudara, di zaman itu belum ada Indomaret 24 jam. 那时候没有24小时的 Indomaret， Nggak ada bisa pesan makanan pakai Gojek atau pakai Grab, nggak ada. 也不能在外卖。 Sebagai pendatang baru, nggak kenal daerah wilayah itu. 那时候我是新人，是我不认识这个环境， Akhirnya apa yang terjadi? 所以怎样的发生呢？ Karena hidup bebas yang sebebas-bebasnya yang tidak bertanggung jawab. 因为是我是活到自由自在的，没有负责任的。 Oleh karena hidup bebas yang terlalu kebablasan. 因为是没有自由自在、没有限制的。 Di tengah malam itu ya cuma bisa ratapi nasib. 那只是傍晚，我只是冷漠， Duduk di pojok, 在这个角落 kelaparan, 很饿的， merana, 还有很辛苦的。 jadi rindu omelan papa mama, Ishak makan. 我很想念我爸爸妈妈说你要吃饭。 Kelaparan sepanjang tengah malam sampai pagi. 这个傍晚到早上，我都很饿。 Saat itu saya menyadari, 我是很觉悟到， hidup merdeka memang hidup yang bebas. 自由是一个释放的自由的 Tetapi 生 hidup 命。 merdeka bukanlah hidup yang sebebas-bebasnya. 但是自由的生命并非自由自在的生命。 Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai anak-anak Allah, 亲爱的弟兄姐妹，我们做神的儿子之 kita 民， bisa merdeka dari dosa, jelas ini adalah perbuatan kemurahan Allah. 我们是可以的自由，是因为上帝的慈爱。 Hal ini yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. 这就是说，在以弗所书2章8到9节。 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 你们的救是本乎恩，因着信，并不是你出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。 Namun jangan karena kita diselamatkan oleh anugerah, 但是因为不是我们的恩典， terus hidup kita jadi kebablasan. 但是我们是不能做自由自在 Hidup 的， kita jadi bebas yang sebebas-bebasnya. 好像是没有限制的生命。 Dan kita mulai melupakan makna di balik kemerdekaan yang Kristus bayar dengan nyawanya untuk setiap kita. 我们开始忘记主耶稣基督已经得救我们的生命。 Jangan sampai kita menganggap bahwa kemerdekaan yang Kristus berikan adalah kesempatan bagi kita untuk menyelubungi segala kejahatan-kejahatan kita. 不要说上帝的恩典是为了我们可以做坏事， Jangan sampai dalam hati kita berkata, 所以不要跟我们心里说 santai saja. 我要放松。 Nanti kalau saya berbuat dosa, 如果我得罪上帝， Tuhan kan kasih, pasti mengampuni saya. 上帝会赦免我的罪。 Kalau enggak, apa gunanya coba di kebaktian Kaim Tong tiap minggu ada pengakuan dosa? Apa gunanya coba? Ayo, apa gunanya? 如果不是呢？那我们是在上帝的面前是可以赎罪吗？ Jadi santailah kalau berbuat dosa. 所以你要放松， Nanti pasti ada doa pengakuan dosa dan diampuni. 肯定有赎罪的祷告。 Sehingga tanpa kita sadari, 所以我们没有觉悟到， kemerdekaan yang kita terima telah tidak kita hargai. 这个自由呢，是我们没有尊重它。 Hidup kita tidak sesuai dengan makna kemerdekaan yang ingin Tuhan berikan kepada kita. 我们的生命是没有代表神的主旨意。 Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 berkata demikian. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 希拉太书5章13节，弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍。 Dalam kesempatan lain Rasul Paulus kembali ngomong hal yang sama, yakni di dalam kitab Roma. 在保罗也是同样说，在罗马书， Di sana ia mengatakan, jika demikian apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Maka jawab Paulus, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?
在罗马书6章1到2节，这样怎么说呢？我可以仍在罪中，叫恩典显多吗？断乎不可！我在罪上死了的人，岂不可仍在罪中活着呢？ Saudara-saudara, sekali lagi, 我再说一遍， hidup merdeka adalah hidup yang bebas, 自由的生命是一个得释放的生命， tetapi tidak berhenti sampai di sana. 但是不单单在这里呢。 Karena hidup yang merdeka bukanlah hidup yang sebebas-bebasnya. 因为自由的生命不是自由自在的生命， Dan itulah yang ditekankan pada teks kita pada hari ini. 这就是我们的重点。 Di sana dikatakan dengan sangat jelas, 在这里很明确的说出来， hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. 所以我们是因为我们的自由，但是不是因为我们的自由而遮盖我们的罪恶。 Kita dimerdekakan agar kita bisa hidup kembali seperti apa yang Tuhan mau. 我们是得自由的生命，因为我们要讨神的喜悦， Yaitu hidup yang berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi sesama. 照他的旨意而成为神的，成为别人的祝福。 Oleh sebab itu hiduplah sebagai orang merdeka. 所以你们要活得自由的生命， Tapi jangan sampai kebablasan. 但是不要太自由自在的。 Ingatlah akan Allah dan hargai, hormati akan karya yang telah dilakukannya sehingga kita bisa hidup di dalam kemerdekaan itu. 你们要记得，是因为我们的自由是从神而来的，他的恩典是非常的宝贵。 Dan yang terakhir, 的最后一个， hidup yang merdeka adalah hidup yang bebas. 自由自在就是自由的生命，就是自由的， Hidup yang merdeka bukanlah hidup yang sebebas-bebasnya. 不是自由自在的。 Tetapi hidup yang merdeka juga harus dimengerti sebagai hidup sebagai hamba Allah. 但是呢，我们也要做神的仆人。 Saudara-saudara, sesungguhnya hidup yang merdeka itu tidak pernah memiliki makna hidup yang benar-benar sebebas-bebasnya. 其实呢，自由的生命，而不是自由自在的生命。 Mengapa? 为什么呢？ Karena kemerdekaan yang bebas sebebas-bebasnya itu tidak pernah ada. 因为很自由自在的生命是没有的。 Karena begitu kita dibebaskan dari sesuatu, maka kita pasti akan menundukkan diri kepada sesuatu yang lain. 当我们得释放的某一件事，但是我们也要敬拜别的。 Saya ulangi, ketika kita bebas dari sesuatu, maka kita harus menundukkan diri kepada sesuatu yang lain. 当我是被什么东西的得释放，但是我还要敬拜别的。 Jadi nggak ada kondisi yang ketika kita bebas itu ya benar-benar bebas, yang bebas itu nggak ada. 所以我们某一件事可以释放的，但是没有很自由自在的。 Sederhananya mari kita coba lihat kehidupan berbangsa dan bertanah air. 简单来说，我们是成为一个子民。 Bangsa Indonesia merdeka 76 tahun yang lalu dari penjajahan Belanda dan Jepang, bukan? 我们76年是已经得自由的。 Namun benarkah bangsa Indonesia itu kemudian merdeka yang sebebas-bebasnya dalam pengertian kita yang benar-benar bebas? 但是印尼国家是已经自由了之后，是不是很自由自在的呢？ Faktanya tidak. 确实不是。 Begitu bangsa Indonesia bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang, 但是我们被荷兰和日本已经得释放了， maka bangsa Indonesia harus segera membentuk pemerintahan yang baru untuk merumuskan peraturan perundang-undangan bagi Indonesia. 我们的印尼国家一定要自己做管理的。 Mereka harus segera membentuk pemerintahan dan aturan-aturan untuk mencegah terjadinya kekacauan yang lebih lanjut dan lebih besar. 按照我们的法规，是让这个国家更和好。 Oleh sebab itu ketika Indonesia merdeka, 当印尼自由的时候， maka lahirlah pemerintahan yang baru. 所以有新的孔子的时候， Maka lahirlah undang-undang dan berbagai aturan lainnya yang harus disepakati dan ditaati bersama. 有新的管理我们要顺从的。 Dengan kata lain, 是换句来说， ketika bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, 当我们是从荷兰和日本释放的， maka di saat itulah seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia mulai menundukkan diri di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 我们全国是印尼国家，是因为我们释放了之后，我们一定要被我们的政府管理好。 Demikian pula dengan kehidupan kita setelah dimerdekakan dari dosa.
我们的生命也是自由了之后呢？ Setelah kita hidup merdeka, apakah kita benar-benar merdeka yang semerdeka-merdekanya, yang sebebas-bebasnya? 当我们是从这个罪恶自由，是不是我们的很自由自在呢？ Maka jawabannya tidak. 这意思的不是。 Karena begitu kita bebas dari dosa, 当我们是从罪的 maka 自 pada 由， saat bersamaan kita menjadi milik daripada sang pemilik yang membebaskan kita dari dosa. 同时呢，我们是属于神的子民， Di dunia ini nggak ada daerah yang netral. 这是没有中心的， Yang ada hanya hamba dosa atau hamba kebenaran. 是罪的奴仆，或者是神的奴仆， Hamba dunia atau hamba Allah. 世界的奴仆还是神的奴仆呢？ Itulah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 6. 这就是保罗所说在罗马书6章， Ia berkata dengan sangat jelas di dalam ayat 20 dan 22. Has- Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. 我们所看到在20跟22节，因为你们做罪奴仆的时候，就不被义的约束，但现见你们从罪里的释放，做了神的奴仆，就有长盛的果子，那结局就是永生。 Jadi nggak ada yang bebas sebebas-bebasnya. 因为是没有很自由自在的生命， Begitu kita bebas dari dosa, 但我们是从罪自由呢， kita menjadi hamba kebenaran. 我们是最公义的自。 Kita 的主 bebas dari kedagingan dan dunia ini. 当我们是在肉体上的释放， Kita menjadi hamba Allah. 我们是成为主的奴仆。 Hal inilah yang kembali ditekankan oleh Petrus. 这就是彼得所讲的。 Ketika dia berkata, hiduplah sebagai hamba Allah. 你们要做成为神的奴仆。 Saudara-saudara, kita adalah orang yang dimerdekakan oleh Allah, bukan? 我们是因为我们的主是得自由， Dengan demikian kita memiliki Tuhan yang baru, yaitu Allah itu sendiri. 所以我们的就是神的奴仆。 Sebagai hamba-hambanya sudah selayaknya hidup kita itu adalah hidup yang menyenangkan Dia dan memuliakan Tuhan. 成为神的奴仆，我们是要讨他的喜悦。 Biarlah setiap kita yang dimerdekakan juga memiliki hidup yang memuliakan Tuhan. 也要荣耀我们的主的名。 Saudara-saudara, di akhir daripada khotbah pada hari ini, 亲爱的弟兄妹妹，最后 sebagai orang yang telah merdeka, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, 我们是作为一个印尼的自由的人， dan sebagai orang yang juga dimerdekakan dari dosa dan bagian daripada kerajaan Allah, 也是从恶自由当天堂的子民。 apakah yang harus kita lakukan? 那我们要做什么呢？ Yang pertama, saudara-saudara, 第一个呢， hiduplah sebagai orang yang bebas. 要过自由人的生命。 Ingat, kita telah dibebaskan dari dosa dan penjajahan. 我们要记得，我们是已经被释放的。 Oleh sebab itu, jangan mau lagi hidup sebagai orang yang terjajah oleh dosa, oleh bangsa lain. 所以我们不要为这个被占领的人， Mengucap syukurlah atas hidup merdeka yang Tuhan 我 berikan. 们要感谢，我们要感恩。 Hal yang kedua, 第二个呢， di dalam kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita, janganlah hidup sampai kebablasan. 我们是不要再自由自在的， Namun hiduplah bertanggung jawab. 但是要过负责任的生 Sebagai 命。 warga negara Indonesia, mari kita mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang baik. 作为一个我们好的这个国民，我们要好好的把握。 Jika engkau adalah anak-anak muda, belajarlah dan kemudian jadilah pilar-pilar bangsa. 如果你是一个年轻人，你要当精兵； Jika engkau adalah para pengusaha, maka ciptakanlah lapangan pekerjaan sebanyak-banyak, taatlah akan pajak. 你要做生意的话，你要是税吏。 Dan sebagai orang Kristen yang telah dibebaskan, 当我们是一个很自由的基督徒， jangan mau lagi hidup di dalam dosa dan kemudian menyalahartikan kemerdekaan yang Tuhan berikan. 我们不要活在罪恶里面。 Untuk itulah Petrus berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 13 dan 14. Di sana ia katakan, tunduklah karena Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya kamu dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh.
我们所看到的13跟15节说是要顺服人的一切制度，或者在上的君王，或者在君王所派法恶赏善的臣宰，因为神的旨意远是你们的行善，可以堵住那些糊涂无知人的口。 Dan yang terakhir, yang 那最 ketiga, 后一个， hiduplah sebagai hamba Allah. 要成为神的奴仆。 Hendaklah hidup kita sepenuhnya itu menyenangkan dan memuliakan Tuhan dan berbangga di bumi Indonesia ini. 好让我们的生命是讨神的喜悦，荣耀神的名。 Saudara-saudara, di bumi Indonesia kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 我们在印尼是在活在不信徒的当 Ada 中， begitu banyak dari mereka yang belum mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa dunia ini. 他们还没有认识主耶稣基督赎罪我们的罪。 Oleh sebab itu sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, kita perlu bijak agar nama Allah dipermuliakan. 因为我们是从恶的得罪，我们是要荣耀上帝的名。 Kita perlu bijak agar nama Indonesia terdengar harum di antara bangsa-bangsa. 我们要有智慧，是让这个印尼是有好的名。 Dan itulah yang dikatakan oleh Petrus di dalam ayat yang ke-12. 这就是在彼得前书2章12节。 Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 你们在外邦人中应当品行端正，叫那些毁坏你们是作恶的，因着看见你们的好行为，便在鉴察日子归荣耀给神。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， saya yakin bukan sebuah kebetulan kita lahir di bumi Indonesia. 我很相信，不是很觉悟到我们在这里出生， Saya yakin bukan kebetulan kalau kita adalah orang-orang percaya. 也不是因为我们是作为一个信人。 Pasti ada rencana Tuhan ketika Dia menempatkan Anda dan saya di kota Bandung, di gereja Kaimtong. Saya percaya Tuhan ingin hidup kita berdampak dan membawa orang memuliakan Tuhan. 我相信肯定有上帝的旨意，我在万隆住的，还有在嘉音堂做崇拜。 Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu gereja Kaimtong baru saja melakukan sebuah kegiatan vaksinasi massal, bukan? 我们教会的嘉音堂有这个打疫苗的， Di dalam vaksinasi massal ini ada lebih kurang 1.000 orang melakukan vaksinasi. 大规模的疫苗是大概有1000人参加， Mungkin bagi orang ini adalah sebuah hal yang biasa. 可能是对人来说是很正常的事 Tetapi 情。 bagi saya secara pribadi seharusnya inilah yang memang dilakukan oleh anak-anak Tuhan di tengah bangsa Indonesia. 但是对我来说，就是很正确的行为要做的。 Kita berbagian di dalam memajukan bangsa, melindungi bangsa ini karena disinilah Tuhan menempatkan kita. 我们要我们的国家发展的进步的， Kita adalah orang merdeka 我们是一个自由的人， dan kita punya tanggung jawab membangun bangsa ini. 我们有负责任是要建我们的国家， Dan kita punya tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan di tengah bangsa-bangsa ini. 我们有责任是要荣耀我们的主。 Sekali lagi saudara-saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄们，我再说一遍， kiranya di tengah suasana kemerdekaan yang kita dengungkan saat ini, 愿我们自由自在的这个生命， kita tetap diingatkan untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik dan juga warga kerajaan sorga yang baik. 我们要记得，我们是一个天堂之子民，还有印尼国的子民。 Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan atas segala kehidupan kita. 愿上帝的名归给神。 Sekali lagi, merdeka. 我再说一遍，自由。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa, inilah segala kehidupan kami. 我们阿爸父，我们现在的生命， Kami bersyukur jikalau kami telah Engkau merdekakan dari dosa. 我们感谢是我们罪恶带领是出来 Kami 的。 sungguh bersyukur kami bisa Tuhan juga berikan kesempatan hidup di tengah bangsa yang merdeka. 我们感谢我们也是活在自由的国家， Oleh sebab itu ajari kami mengucap syukur. 所以求你请教我们是感恩 Ketika。hidup kami mulai menjalani kehidupan yang kebablasan atau sebebas-bebasnya yang tidak bertanggung jawab, 当我们的生命太过自由自在的， tegur kami ya Tuhan. 你要责备我们， Ampuni kami. 饶恕我们， Tetapi juga ubah hidup kami ya Tuhan. 但是也要改变我们的生活， Agar hidup kami di bumi Indonesia ini menjadi satu hidup yang berguna.
好让我们在应你是更有效。 Dan hidup kami sebagai orang percaya tidak kemudian merendahkan dan tidak menghargai semua karya Tuhan. 而我们作为一个基督徒，要是尊重你的名， Ajari kami ya Tuhan, 求你请教我们， untuk menjadi warga negara Indonesia dan juga menjadi warga kerajaan Allah yang baik. 好让我们是一个变成应你好的国民， Sehingga hidup kami kemudian dapat memuliakan Engkau di tengah-tengah bangsa ini. 所以我们是通过我们的生命可以荣耀你的名。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢神， Inilah doa kami. 这就是我们的祷告。 Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Kami berdoa, kami percaya. 我们信你，阿门。 Tuhan Yesus memberkati setiap kita. 上帝祝福大家。